Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak borak dengan anda semua berkaitan dengan najis. Kenapa najis penting dalam kehidupan kita, supaya kita dapat membezakan perkara yang najis dan perkara yang bukan najis untuk kita solat, supaya mudah untuk kita melakukan pelbagai amalan ibadat. Kenapa pentingnya najis? Kerana najis ni adalah perkara yang diharamkan untuk kita makan. Tak kisahlah kalau perkara itu najis, maka haram untuk kita makan. Yang kedua, kenapa pentingnya najis? Kerana najis bila mana terkena kepada pakaian solat kita, terkena kepada badan kita, maka solat itu tidak sah. Begitu pentingnya najis, maka sebab itu saya bawa topik najis pada hari ini untuk kita bincangkan sama-sama. Okey, semua najis ada 7 jenis. Okey, yang pertama sekali, najis yang pertama, segala perkara ataupun segala benda yang keluar daripada kemaluan depan dan kemaluan belakang, ataupun melalui saluran depan dan melalui saluran belakang. Tak kisahlah yang keluar tu daripada saluran binatang ke, yang keluar tu daripada saluran manusia, maka kedua-duanya adalah najis. Keluar daripada lubang ikan ke, monyet ke, ayam ke dan sebagainya, maka itu semua adalah najis. 7 jenis najis. Yang kedua adalah muntah. Muntah ini kerana muntah daripada perut dan keluar melalui mulut, maka itu adalah najis. Dan cara untuk bersihkannya adalah, saya dah bagi tahu sebelum ni 7 perkara yang membatalkan puasa. Kali ini saya kongsikan lagi sekali dengan anda bagaimana kita nak bersihkan muntah tu adalah dengan berkumur ataupun dengan minum air. Sudah memadai untuk kita bersihkan bahagian muntah di mulut ataupun untuk bersihkan bahagian najis di mulut kita. Yang ketiga adalah darah. Darah yang segar ataupun darah yang busuk seperti nanah, ataupun darah tu daripada ikan ke, daripada ayam ke, maka itu adalah najis. Darah pun kalau kita buat goreng pun, maka itu najis untuk kita makan. Kena hati-hati. Cuma darah ni untuk buat solat panjang pembahasan dia. Kalau darah sedikit, bagi macam mana hukum dia. Kalau darah tu banyak, macam mana hukum dia. Kalau darah tu meleleh ataupun bergerak dari satu tempat ke satu tempat, macam mana hukum dia untuk solat. Nanti kita bincang kalau ada masa. Yang keempat, 7 jenis najis. Yang keempat adalah bangkai. Di sini saya pecahkan kepada 2 item. Yang pertama sekali, bangkai binatang yang halal seperti ayam, lembu, kambing, unta. Binatang yang halal makan tetapi tidak disembelih dengan syarak. Maksudnya mati dilanggar ke, mati tercekik ke, mati bunuh ke, mati ditembak ke, maka itu menjadi bangkai yang najis. Maka diharamkan kita untuk makan. Walaupun lembu peliharaan kita tapi mati disebabkan apa? Disebabkan kena cekik ataupun mati disebabkan kena tikam dan sebagainya, maka haram untuk kita makan. Maka itu menjadi najis. Yang kedua, item yang kedua daripada bangkai adalah binatang yang haram kita makan seperti monyet dan sebagainya lah yang haram makan tu, tetapi disembelih dengan syarak. Walaupun disembelih dengan syarak, tetap menjadi bangkai yang najis dan haram untuk kita makan. Maka semua binatang, semua perkara menjadi bangkai bila mana mati dan menjadi najis, kecuali 3 perkara sahaja. Apa dia? Yang pertama sekali, manusia. Manusia kalau mati menjadi bangkai tapi bukan najis. Yang kedua, menjadi bangkai tapi bukan najis adalah belalang, dan yang ketiga adalah ikan. Satu daripada 3 ni tidak boleh makan dan haram untuk makan, dan 2 daripada 3 perkara ni boleh untuk kita makan. Yang pertama sekali yang tak boleh makan adalah manusia, sedia maklum. Yang kedua dan yang ketiga, ikan dan belalang walaupun mati tetap boleh makan. Contoh, ikan mati lemas. Ikan mati lemas contoh, boleh makan ke? Tak boleh makan, tak ada masalah. Nak buat goreng ke, nak buat masak kunyit ke, nak buat ayam ikan percik ke, tak ada masalah walaupun ikan mati lemas. Yang kelima adalah minuman keras. Minuman keras ni campur dengan apa-apa bahan sekalipun, campur dengan air mineral ke, tetap menjadi haram dan tetap menjadi najis. Baik, yang keenam adalah anjing. Saya bukan mencarut, memang dalam kitab pun menulis anjing. Baik, yang keenam adalah anjing dan keturunan dia ataupun anjing dan keluarganya. Kenapa dengan keluarga? Kerana seperti contoh, anjing melahirkan kambing ataupun anjing yang beranak tapi melahirkan ayam, maka ayam dan kambing tu menjadi najis. Seperti contoh, anjing lelaki suka kepada lembu betina, maka kahwinlah mereka, maka bersamalah mereka untuk selama-lamanya dan melahirkan anak. Anak mereka, tak kisahlah anak mereka keluar lembu ke, keluar anjing ke, keluar unta ke, tetap menjadi najis. Boleh faham? Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh, yang terakhir sekali, 7 jenis najis yang kena kita tahu adalah babi. Pun bukan saya mencarut. Babi dan keluarganya sama juga. Babi ni, babi lelaki tak sedap pula dengar. Tak apa. Babi dia lelaki ni suka kepada kambing betina, maka kahwinlah mereka, maka hiduplah mereka bersama lama-lamanya dan melahirkan lembu ke, melahirkan separuh lembu, separuh anjing ke, separuh lembu, separuh babi ke, tak kisah apa yang dilahirkan, maka itu menjadi najis dan diharamkan untuk kita makan. Walaupun yang kita kacuk, rasa nak kacuk lah anjing dengan lembu, anjing dengan babi, rasa nak kacuk, maka tetap menjadi haram dan menjadi najis untuk kita makan. Dan wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.